Polisi diminta peka beban perniagaan dan orang awam susulan banjir. Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Daerah Jeli di Kelantan kembali dilanda banjir apabila sebuah pusat pemindahan sementara PPS SK Kuala Bala dibuka malam ini melibatkan 15 individu daripada 3 keluarga. Jumlah terkini penduduk terjejas ramai 23,366 orang daripada 7,551 keluarga yang berlindung di 50 PPS. Manakala negeri-negeri lain terus menunjukkan tren penurunan setakat malam ini, manakala jumlah di Pahang kekal tidak berubah. Setakat 11 malam, daerah Tumpat menyaksikan jumlah tertinggi iaitu 13,879 individu daripada 4,345 keluarga berada di 32 PPS. Manakala Pasir Mas 9,468 individu daripada 3,202 keluarga berlindung di 17 PPS. Di Kedah, bilangan mereka sedikit meningkat kepada 5,486 orang daripada 4,141 orang pada 8 malam tadi. Kesemua mereka berlindung di 23 PPS. Situasi banjir di Terengganu turut semakin pulih dengan mereka yang terjejas direkodkan seramai 1,784 orang. Di Johor, bilangannya mencatatkan sedikit penurunan kepada 966 orang daripada 269 keluarga. Di Perak, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan bilangan mereka yang terjejas semakin berkurangan kepada 157 daripada 55 keluarga di 5 PPS. Di Melaka pula, seramai 148 orang daripada 37 keluarga di daerah Jasin. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas di Pahang kekal dengan 15 orang daripada 5 keluarga di daerah Maran. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia memaklumkan luruan monsun dijangka bermula pada 8 hingga 14 Disember ini. Sepanjang tempoh itu, ia berpotensi membawa hujan lebat berpanjangan dan mencetuskan gelombang kedua banjir di negeri pantai timur Semenanjung. Boleh menyebabkan berlakunya hujan berterusan di kawasan timur dan utara Semenanjung serta Sarawak dan timur negeri Sabah. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan negeri-negeri di kawasan timur dan utara Semenanjung bermula 8 hingga 11 Disember. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora dijangka berlaku di perairan Laut Cina Selatan bermula 8 hingga 12 Disember ini. Orang awam dinasihatkan sentiasa merujuk laman web dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat terkini dan sahih. Semua agensi pengurusan bencana serta penduduk, terutamanya di kawasan yang dijangka banjir, diminta berwaspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. Syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu peka terhadap beban yang ditanggung perniagaan dan orang awam susulan bencana banjir yang melanda negara, khususnya kemudahan seperti bayaran sewa bangunan dan ansuran bayaran balik pinjaman kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menegaskan perkara itu ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pelaburan Bumiputera hari ini. Mesyuarat antara lain menyentuh mengenai kesan banjir terhadap peniaga dan orang awam. Menerusi perkongsian di Facebook, Perdana Menteri berkata, mesyuarat turut membincangkan kemajuan syarikat-syarikat di bawah yayasan itu dalam menyokong inisiatif kerajaan. Ia termasuk program Gear Up serta ketetapan Kongres Ekonomi Bumiputera. Sektor pertanian di Kelantan dianggarkan mengalami kerugian mencecah 10 juta ringgit termasuk kerosakan infrastruktur susulan banjir gelombang fasa pertama akhir bulan lepas. Antara daerah terjejas Kota Baru Utara, Kota Baru Selatan, Pasir Putih, Bachok, Pasir Mas dan Tumpat. Sebahagian kerugian telah dilindungi oleh takaful yang dicarum oleh petani, manakala 981 hektar tidak sempat didaftarkan takaful.
padi, sawah dan sebagainya tu, lebih kurang dalam 10 juta lah keseluruhannya, termasuk dengan anggaran untuk infra dan agro makanan dan industri asas tani lah. Sebahagian besar daripada tanah sawah yang terkesan, alhamdulillah di cover oleh takaful, kerana sempat kita galakkan petani untuk daftar dengan takaful, lebih kurang dalam 696 hektar lah. Bantuan kepada mereka yang tidak sempat mencarum dengan takaful akan diusahakan secepat mungkin, iaitu selewat-lewatnya sebelum Ramadan depan. Di Temerloh Pahang, 498 peternak ikan patin sangkar di Temerloh melakukan persediaan bagi menghadapi gelombang banjir fasa kedua dijangka bermula 8 Disember ini. Ketika musim tengkujuh, aliran arus deras dan ancaman kayu hanyut boleh merosakkan 4,921 petak sangkar milik penternak di daerah itu. Ikan tu kita tak akan keluarkan, kita akan stay dalam sangkar. Dia tak akan mati pun. Cuma kita jangan beri makan lah. Macam satu hari kita beri makan dalam 10 cebok, kita beri 3 hari sekali dalam 5 cebok je. Janji dia protein ada dalam badan. Mana baru ni pun air dah pari lagi 5 mata tangga nak ke atas. Gelombang pertama. Gelombang kedua ni kita tak tahulah ke mananya kita berjaga-jaga. Maknanya orang tua kata kalau dah 10 tahun ni dia kena berjaga-jagalah. Begitu juga dengan ikan kami yang ada yang besar-besar kami akan jual untuk pasaran setempat lah dengan harga yang lebih murah daripada pasaran lah, supaya kami tidak mengalami kerugian besar lah sekiranya kakak kami bocor ataupun ikan-ikan kami mati akibat banjir yang besar. 424 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM terjejas banjir. 299 daripadanya di Kelantan, baki 125 lagi di Terengganu. Kementerian Pertahanan menyatakan timbalan menterinya Adli Zahari melawat veteran ATM terjejas banjir di Pasir Mas, Kelantan semalam. Beliau turut melawat dan sampaikan sumbangan kepada anggota Tentera Darat Malaysia yang sedang laksana operasi murni sejak 27 November lepas membabitkan kawasan tanggungjawab KTJ 8 Brigad. KTJ Kelantan meliputi jajahan Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Bachok, Pasir Putih, Machang, Kuala Krai, Tanah Merah, Jeli dan Gua Musang. Manakala Terengganu pula membabitkan Hulu Terengganu, Marang, Dungun, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Besut dan Setiu. Komuniti Madani di Kelantan digerak bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri itu. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Kelantan, Muhammad Nur Aswadi Muhammad Nur menggesa Ketua Komuniti Madani untuk mendaftar sukarelawan di kawasan masing-masing bagi menyumbang tenaga. Kerana kita tahu gelombang banjir untuk monsun timur laut pada kali ini, ada beberapa gelombang, kita baru saja melepasi gelombang pertama dan mudah-mudahan dengan kita bergerak awal dari segi pengumpulan senarai nama sukarelawan dan juga gerak kerja yang tersusun, mudah-mudahan pada masa hadapan kita boleh mengatur bantuan-bantuan yang sepatutnya kepada masyarakat kita. Aktiviti dilaksana termasuk mengagih bakul makanan di pusat pemindahan sementara serta program pasca banjir di kawasan yang telah dikenal pasti. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat saing-saing pengurusan Japan sendiri yang cakna kepada staf dan juga warga Japan. Dan saya juga tak lupa saya berterima kasih kepada seluruh warga komuniti Madani Parlimen Tumpat. Saya haraplah yang mana pihak yang bertanggungjawab ataupun NGO yang ingin membantu bolehlah membuat bantuan di masa-masa banjir lah seluruh Tumpat ni untuk datang sini untuk buat sedikit bantuan kerana mereka ni terkesan.
Sementara itu, 1,000 sukarelawan terdiri daripada penuntut 12 institusi pengajian tinggi awam IPTA seluruh negara bergabung menjayakan misi skuad Ihsan Madani hari ini. Program dengan kerjasama Majlis Sukarelawan Universiti Malaysia dan Kementerian Pendidikan Tinggi itu digerakkan ke sekolah-sekolah terjejas teruk melibatkan daerah Pasir Mas, Rantau Panjang, Tumpat, Bacok dan Pengkalan Cepa. Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Sains Malaysia USM bertindak sebagai penyelaras. Beberapa aset milik universiti antaranya bot, kayak dan lori turut digerakkan untuk membantu proses pengagihan bakul makanan serta pemindahan mangsa banjir. Aktiviti pembersihan dan pemulihan pasca banjir akan dilaksanakan oleh sukarelawan berkenaan dan mereka sudah dibahagikan kawasan kampung yang terjejas dalam bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengesahkan tiada insiden kebocoran data MyKad atau transaksi mencurigakan dikesan dalam sistem jabatan berkenaan. JPN menerusi kenyataan memaklumkan hasil siasatan menunjukkan tiada kes seperti itu pernah berlaku dan pihaknya telah berhubung dengan Agensi Keselamatan Siber Negara dan Polis Diraja Malaysia bagi membolehkan pihak berkaitan melakukan siasatan lanjut. Pihak polis turut mengesahkan tidak menerima sebarang laporan berkaitan kebocoran data MyKad dan pemantauan akan terus dilakukan bagi memastikan kesahihan maklumat itu. Perkhidmatan Kereta Sewa Haram atau ULAT berdepan tindakan lucut hak kenderaan bagi kesalahan berulang. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan pejabat peguam negara bagi tindakan itu. Berdasarkan pemerhatian kita di peringkat JPJ juga, kita dapati kesalahan pula ni adalah yang dilakukan secara kesalahan berulang, yang mana berdasarkan pemerhatian tersebut pihak JPJ telah pun mengadakan perbincangan dengan Jabatan Peguam Negara untuk mana-mana kenderaan yang telah kita akan memakpuasakan. Bagi tempoh 2022 hingga 3 Disember lepas, JPJ telah melaksanakan 469 tangkapan di Terminal 1 KLIA dan Terminal 2 KLIA dengan jumlah denda bernilai 1.6 juta ringgit. Manakala dalam tempoh 10 hari, Ops Ulat KLIA diadakan bermula 25 November lalu. Seramai 15 ulat terdiri daripada 3 warga Bangladesh, seorang Pakistan dan selebihnya tempatan ditahan mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Takut ditangkap dan tidak mampu menjaga anak masing-masing selepas hilang punca pendapatan. Dua faktor itu menyebabkan 130 kanak-kanak yang diselamatkan dari Rumah Amal JISP Holdings dan Berhad JISPH masih belum dituntut ibu bapa mereka dan masih berada bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita perlu melalui mahkamah. Takut melibatkan polis, dia takut kena tangkap. Jadi apabila mereka nampak ada juga yang tak kena tangkap, melainkan mereka ada kesalahan lain lah. Kalau NFA tu no further action tu, sepatutnya mereka tidak perlu takut. Tambah beliau, JKM perlu mengembalikan semula kanak-kanak tersebut mengikut tempoh yang ditetapkan mahkamah. 3 buah kedai di Jalan Padungan Kuching, Sarawak berusia hampir 100 tahun musnah dalam kebakaran lewat petang tadi. Menurut Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Hendrik Adirmansyah, dalam kejadian sekitar pukul 4.50 petang itu, sebuah kedai runcit terbakar sebelum merebak ke kedai berhampiran. Api kemudian dipercayai merebak ke kedai motosikal bersebelahan sebelum ke bahagian belakang bangunan. Kalau tuan lihat ni, kita ada kedai motosikal, kemudian ada kedai runcit. Kedai runcit tu yang kita nampak dan kesan kebakaran di situ.
Kebakaran berjaya dikawal sejam kemudian. Ditemui di lokasi kejadian, Henry mengesahkan 2 bangunan musnah 80%, manakala sebuah lagi 40% terbakar. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran sedang dalam siasatan. Seorang pejabat awam kerugian RM148,000 selepas ditipu skim pelaburan saham tidak wujud secara atas talian. Lelaki berusia 46 tahun itu menyertai pelaburan saham dengan memuat naik satu aplikasi khusus untuk rekod pelaburan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Azli Muhammad Nur berkata, mangsa membuat 29 transaksi keseluruhannya berjumlah RM148,000. Bayaran dibuat ke 3 akaun berbeza. Menerusi aplikasi tersebut, mangsa telah mengumpul keuntungan pelaburan RM1.33 juta dan berjaya membuat pengeluaran. Namun selepas itu, akaunnya dibukukan dan dia dikenakan penalti RM25,000 jika ingin mengeluarkan wang keuntungan saham. Mangsa membayar penalti untuk mengeluarkan baki wang keuntungan pelaburan. Namun apabila suspek meningkatkan nilai penalti, dia mulai berasa tertipu dan membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Polis menahan seorang wanita warga Cina berusia 34 tahun bagi membantu siasatan kes jurowang restoran yang maut ditikam di sebuah pusat beli belah di Ceras 29 November lalu. Setakat ini 7 suspek telah ditahan membabitkan 2 lelaki warga Cina, 4 warga Myanmar dan seorang lelaki tempatan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, suspek terbaru itu ditahan pukul 4.30 petang di hadapan kedai serbaneka di Ibu Negara semalam. Pihaknya masih belum mengenal pasti suspek utama dan motif kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Terdahulu, wanita berusia 49 tahun disahkan meninggal dunia dipercayai akibat beberapa kesan tikaman menggunakan senjata tajam. Hasil bedah siasat mendapati kematian mangsa akibat kecederaan pada paru-paru kiri dan pendarahan. Kejadian yang dipercayai berlaku antara 3 hingga 4 petang. Mangsa mengalami 4 hingga 5 kesan tikaman pada badannya. Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 7 hari bagi prosiding bela diri Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Mukhtar Radin dan isterinya Datuk Seri Zizi Izzet Abdul Samad atas 3 pertuduhan rasuah RM2.8 juta berkaitan pelaburan Velcro Berhad 9 tahun lalu. Hakim Rosli Ahmad menetapkan perbicaraan peringkat bela diri bermula 9 hingga 11 April, 14 hingga 15 April dan 5 hingga 6 Mei 2025. Mahkamah turut mengekalkan jaminan RM100,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh serta syarat tambahan pasport kedua-dua tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Pada 3 Mei 2019, Datuk Seri Bung Mukhtar yang ketika itu merupakan pengerusi bukan eksekutif Velcro didakwa atas 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM2.2 juta dan RM262,500 sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan Velcro bagi melabur RM150 juta dalam unit amanah publik mutual. Kecoh kononnya data 17 juta rakyat Malaysia bocor. Dakwa pengendali sebuah akaun di platform X, maklumat dijual di pasaran gelap secara dalam talian. Turut dipapar pada pendedahan itu sejumlah gambar MyCard yang didakwa diperoleh sindiket. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit meragukan. Ia turut disangkal kumpulan pengkomputeran Malaysia. Semakan pasukan itu mendapati data MyCard yang didakwa bocor adalah dokumen palsu. Maklumat yang diletak pada butiran kad pengenalan terbabit juga merapu. Perkara berkenaan turut disahkan Kementerian Dalam Negeri. Saya segera semak. Pertama dengan JPN, bahagian berkenaan. Yang kedua dengan NAKSA, Autoriti tentang Keselamatan bahagian IT agensi kerajaan ni, NAKSA. Ya.
kedua-duanya mengesahkan tiada insiden sebegitu. Jadi kita minta rakyat supaya berhati-hati kalau terima maklumat yang macam itu. Usah timbulkan kegusaran yang tidak perlu. Tak perlu gigih reka mesej palsu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. 99 aduan berkaitan pelepasan bahan buangan terjadual yang dilupuskan secara haram direkodkan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara sejak Januari hingga kini. Daripada jumlah itu, 13 kes mempunyai asas kukuh dan telah diambil tindakan penguatkuasaan. Kita dah buat pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling yang kita naikkan. Dulu denda maksimum hanyalah RM100,000. Sekarang dah RM10 juta. Ada penjara mandatory 5 tahun. Pada masa yang sama juga, menuju ke tahun 2025 ini, kita dalam proses untuk memperkasakan lagi Jabatan Alam Sekitar, dan pada masa yang sama kita nak buat pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling fasa kedua. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke tapak pelepasan haram buangan terjadual di Bukit Pelanduk, Port Dickson yang turut dihadiri Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Saya tak nak dia berulang lagi. Cukup. Harus dihentikan setakat ini saja. Dan saya nak supaya penguatkuasaan lebih kuat lagi dan tindakan hukuman pastinya lebih berat setelah diluluskan oleh Parlimen yang bersidang tempoh hari dengan hukuman yang cukup berat, 10 juta penjara. Saya harap ini dapat dilaksanakan menjadi pengajaran kepada tuan punya premis tersebut dan juga mereka yang melakukan perkara ini. Pelanggaran undang-undang melibatkan lesen perniagaan dan pembinaan pembentung dikenal pasti faktor utama insiden gangguan bekalan air akibat pencemaran air di Sungai Keluang, Selangor 22 Julai lepas. Demikian hasil siasatan Jawatan Kuasa Khas JKK Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berhubung insiden gangguan bekalan air tidak berjadual membabitkan 1,141 kawasan. The main tenant has given pinjamkan EIA and all the other documents, legal documents to A. So this is an internal arrangement that they have. But this is against the law. This is against the law. So soal yang kita nak panjangkan di sini ialah sebenarnya when you have pelanggaran undang-undang seperti ini, soal itu adakah ini berleluasa? Or is it unique to this company, or is it the entire system, entire Kuang area has the same problem? Kedua, kalau mereka tidak menggunakan garis panduan yang sedia ada dan melanggar undang-undang, this has implications for water security. Sehubungan itu, SPAN mencadangkan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas melibatkan pemeriksaan di premis secara fizikal hendaklah dilakukan bagi setiap permohonan baharu dan pembaharuan lesen perniagaan. Sebanyak 15 program peningkatan keselamatan jalan raya bernilai RM3.5 juta telah dilaksana oleh Jabatan Kerja Raya di Labuan tahun ini. Hasilnya, penurunan sehingga 70% kadar kemalangan maut jalan raya berbanding tempoh sama tahun lalu berdasarkan statistik PDRM setakat November. Pengarah JKR Labuan, Insinyur Muhammad Faizul Muhammad Ali Hanapia memaklumkan antara program yang dijalankan penektarafan Simpang 3 Jalan Muhammad Saleh Penghulu Tua, pemasangan lampu isyarat di kawasan Black Spot Kinabalu, pemasangan lampu jalan LED di Taman Orchid. Selain pengecatan jalan dengan sistem resin base color surfacing di persimpangan utama dan zon menunggu motosikal bagi menambah baik pengurusan lalu lintas sedia ada. Projek-projek itu dilaksanakan di bawah Rolling Plan keempat 2024. JKR Labuan turut seiring mencapai hasrat Smart City melalui pemasangan lampu solar LED yang efisien dan lampu isyarat pintar selaras perkembangan teknologi semasa.
Seramai 192 pemain berentap pada kejohanan petong double tertutup Pahang 2024 Sabtu ini. Kejohanan menyaksikan hadiah wang tunai kira-kira RM3,000 ditawarkan. Pengarah Felda Wilayah Jengka, Muhammad Termizi Lee berkata, kejohanan itu julung kalinya diadakan membabitkan 37 rancangan Felda di wilayah Jengka. Kami di Felda Wilayah Jengka dengan kerjasama gabungan JKKI, gabungan GPW Wilayah Jengka, dengan kerjasama MBFN dengan KAF, kita akan mempertingkatkan lagi permainan petang ni, dan insyaAllah kita akan mengadakan cadangannya lah bonda, kita akan mengadakan mungkin acara sebagai acara tahunan lah di peringkat Felda Wilayah Jengka. Pihaknya merancang untuk menganjurkan kejohanan itu dengan skala lebih besar pada tahun hadapan. Sasarannya menambahkan lagi 20 gelanggang membabitkan kos kira-kira RM30,000 berbanding 12 gelanggang sedia ada. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Paul Marty Vicente, bakal meletakkan jawatannya selepas selesai kempen Piala ASEAN Mitsubishi Electric AMEC 2024 bulan depan. Pengendali kelahiran Sepanyol, Paul Marty, memutuskan untuk tidak bersama skuad kebangsaan selepas kempen Piala AMEC yang akan menjadi tugasan terakhirnya. Keputusan ini dibuat susulan hasrat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk melakukan penstrukturan semula pasukan kebangsaan. Barisan kejurulatihan lain juga akan meninggalkan pasukan selepas hampir 2 tahun bersama sejak 2022. Kejayaan terbesar Paul Marty adalah menjuarai Pesta Bola Merdeka 2024 pada September lalu. Persatuan Badminton Malaysia BAM akan menghantar barisan pemain terkuat ke Sukan SEA Thailand 2025 bagi memburu pingat emas. Setiausaha Agung BAM, Dato' Kenny Goh berkata, pihak akan menurunkan pasukan terdiri daripada gabungan pemain senior dan junior yang berada pada tahap terbaik. Menurutnya, meskipun senarai pemain dan sasaran pingat belum diputuskan, BAM sudah memiliki kriteria dalam pemilihan pemain. Tahun depan tak banyak major event kan, hanya yang major is SEA Games lah. Dan bagi BAM, kita punya milestone tahun depan is Sudirman Cup dengan World Championship di Paris lah. Tambah beliau, pemenang pingat emas Sukan SEA seperti Aaron Chia dan So Woo Yik tidak akan disenaraikan. Kenny memaklumkan bahawa BAM juga membincangkan peranan Institut Sukan Negara MSN dalam memberikan sokongan dari segi sains sukan. Setakat ini, BAM berpuas hati dengan peruntukan Majlis Sukan Negara MSN walaupun ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan lanjut. Piala Remaja Asia 2024, skuad hoki remaja negara menamatkan cabaran kejohanan di kedudukan keempat selepas tewas 1-2 kepada Jepun dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Ahmad Al-Marat Muscat semalam. Skuad kendalian I Vigneswaran bertekad menembus kekalahan 1-3 kepada India dalam separuh akhir. Bagaimanapun, Jepun mendahului 2-0 melalui gol Tanaka Tsubasa dan Fujiwara Yuma, namun Muhammad Haris Iskandar Osman merapatkan jurang 1-2. Walaupun meningkatkan intensi permainan, ketumpulan jentera penyudah menghalang usaha Malaysia. Skuad negara menamatkan kumpulan B di tempat kedua. Keputusan itu cukup untuk mengesahkan slot ke Piala Dunia Remaja 2025 di India. Sekian berita Tengah Malam. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Cimisan Raj, Salam Malaysia Madani.